Pada bulan Julai 2022 yang lepas ni, baru-baru ni lah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan berkaitan dengan program insentif untuk pembeli rumah kali yang pertama. Okey, ingat yang saya beritahu ni, pembeli rumah kali yang pertama. Okey, so pembeli rumah kali yang pertama, kalau terdahulu daripada pengumuman tersebut, sebenarnya berdasarkan kepada bajet 2021, Menteri Kewangan telah pun mengumumkan berkaitan dengan pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah kali yang pertama berharga RM500,000 dan ke bawah. Dia apa? Satu, pembeli rumah kediaman. Okey, rumah kediaman, beli benda lain tak dapat, beli tanah kosong tak dapat, beli rumah kedai tak dapat, beli lot komersial tak dapat, hanya khusus untuk pembelian rumah kediaman sahaja. Okey, dan anda mestilah pembeli rumah kali yang pertama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lim dia apa? Lim dia adalah harga rumah kediaman yang kita beli kali pertama tersebut mestilah berharga RM500,000 dan ke bawah. Okey, so berdasarkan kepada bajet 2021 yang lepas, Tunku Zafrul dah umumkan berkaitan dengan pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah kali yang pertama berharga RM500,000 dan ke bawah. Benda tu dah diwartakan. Dah diwartakan dan kita pun tengah enjoy benda tu. Sehingga bila daripada tarikh 1 Januari 2021 tu sampailah ke 31 Disember 2025. So ada 5 tahun tuan-tuan dan puan untuk kita enjoy pembelian rumah kali yang pertama dikecualikan daripada stamp duty jika harga rumah tersebut berharga RM500,000 ke bawah. Okay. So baru-baru ni dengan pelancaran program I Miliki, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan pula tentang pakej rancangan yang baru. Pakej rancangan yang baru ni, insentif yang baru ni, dia kalau tadi terhad untuk RM500,000 dan ke bawah, so kali ni dia umumkan untuk pembelian rumah kali yang pertama, pembeli rumah kali yang pertama berharga RM500,000 hingga RM1 juta. Okey, tadi RM500,000 ke bawah kan, yang ni RM500,000 hingga RM1 juta. Anda layak untuk mendapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp sebanyak 50%. Okey, maknanya tadi yang RM500,000 ke bawah tu anda layak untuk mendapatkan pengecualian penuh. Maknanya tak perlu bayar pun stamp duty. Tak perlu bayar stamp duty untuk dokumen MOT, Memorandum of Transfer ataupun borang pindah milik lah. Okey, so untuk yang I Miliki punya package ni pula, PM umumkan untuk pembelian rumah RM500,000 dan ke bawah itu dikekalkan, maknanya tak ada lagi stamp duty untuk rumah yang berharga RM500,000 dan ke bawah, masih lagi dikekalkan, tapi dia tambah baik. Dia tambah baik pula untuk pembelian rumah yang berharga, rumah pertama yang berharga RM500,000 hingga RM1 juta. Okey, dia akan bagi diskaun. Dia akan bagi diskaun ataupun dalam istilah undang-undang, dalam istilah cukai ni kita panggil peremitan. Okey, peremitan sebanyak berapa persen? 50%, 50% daripada stamp duty yang dikenakan. Berbalik kepada isu yang saya ingin utarakan pada pagi ni. Okey, setiap pengumuman yang dibuat oleh pihak kerajaan, ia perlu disusuli dengan warta kerajaan. Okey, yang nak melaksanakan, contoh yang nak melaksanakan tu adalah lembaga hasil dalam negeri, sebab ia bila cerita pasal stamp duty ni dia terkait dengan lembaga hasil, LHDN, sebab LHDN yang akan keluarkan notis taksiran untuk dikenakan ke atas pembeli untuk membayar duty stamp tersebut lah. Jadi yang nak melaksanakannya adalah lembaga hasil dalam negeri. Okay. Bila nak laksanakan sesuatu dasar yang baru, lembaga hasil dalam negeri perlu mendapatkan satu dokumen yang dipanggil sebagai warta kerajaan. Okey, warta kerajaan dah keluar, barulah boleh dilaksanakan insentif I Miliki ke apa-apa benda lah. Apa-apa benda yang diumumkan oleh PM, diumumkan oleh Kementerian Kewangan ke, dia mesti ada disusuli dengan warta kerajaan. Selagi warta kerajaannya belum dikeluarkan, selagi itulah sebenarnya kita tak boleh nak dapatkan peremitan ataupun diskaun stamp duty yang saya nyatakan tadi.
Jadi sekarang ni masalahnya tuan-tuan puan, pengumuman dah dibuat pada bulan Julai yang lepas. To be precise, sebenarnya pada 15 bulan tak silap saya, 15 bulan Julai. So dah lebih daripada sebulan, dah lebih daripada sebulan. Dah masuk bulan yang ni dah bulan 9, lebih 2 bulan lah lebih kurang. Dah 2 bulan dah sejak pengumuman tersebut dibuat oleh PM. Tapi sehingga kini warta kerajaannya masih lagi belum dikeluarkan. Saya nak tanyalah, kalau ada lah di kalangan sahabat-sahabat yang mungkin kerja kat MOF yang mungkin jadi pegawai tadbir dan diplomatik di Kementerian Kewangan Malaysia, ataupun yang ada connection lah dengan Tengku Zafrul kita ni, saya bukan nak menyalahkan siapa, tapi saya cuma bertanya, mana warta kerajaannya? Takkanlah sampai 2 bulan nak keluarkan warta kerajaan, kan? Lama sangat tu, kan? Patutnya bila suatu dasar dibuat, hari ni buat dasar, esok terus keluar wartanya, kan? Bukan hari ni buat dasar, 2-3 bulan lepas tu baru keluar warta, kan? Nak buat dasar tu kenalah fikir dulu, dah fikirkan dah draft dah dulu, ni warta kerajaan untuk pengumuman yang nak dibuat, kan? Sepatutnya macam tu, bukannya umumkan hari ni 2-3 bulan lepas tu baru wartanya keluar, kan? Yang tersepit tengah-tengah tu adalah kami peguam-peguam yang terpaksa face, kita jumpa dengan klien hampir setiap hari, kan? Klien tanya kita, mana ni, macam mana pelaksanaan ni, dah buat ke belum? Ramai klien-klien saya yang membeli rumah, yang buat SMP dengan kami, yang nak dapatkan pengecualian duty stamp ataupun peremitan duty stamp tersebut, sampai sekarang tergantung. Tak tahu macam mana mekanismenya. Adakah terhad untuk pembelian rumah daripada pemaju perumahan saja di pasaran primer, ataupun termasuk sekali untuk pembelian rumah di pasaran subsale ataupun pasaran sekunder? Kita tak tahu. Bila mereka bertanyakan kepada saya sebagai peguam, yalah, mereka expect peguam tahu, kan? Mereka expect peguam tahu. Saya terpaksa jawab, saya tak tahu. Sebab apa? Mekanisme pelaksanaannya tu hanya boleh dikenal pasti, hanya boleh diputuskan, hanya boleh disimpulkan setelah warta kerajaannya dikeluarkan. Jadi tuan-tuan puan, jangan melompat happy sangat. Jangan nak melompat happy sangat. Jangan rasa yang anda dapat peremitan duty stamp tersebut, orang kata apa, dengan keadaan sekarang ni, bila warta kerajaannya tak keluar lagi, saya pun tak berani nak bagi apa-apa jaminan kepada anda sebagai bakal pembeli rumah kali pertama. Sebab dalam warta kerajaan itulah dinyatakan secara jelas, adakah ianya termasuk pembelian rumah di pasaran subsale, di pasaran sekunder, atau hanya terhad untuk pembelian rumah di pasaran primer sahaja, melalui pemaju perumahan sahaja. Jadi inilah soalan-soalan yang kami tak boleh jawab, para peguam tak boleh jawab. Bila saya tanya dengan pihak lembaga hasil dalam negeri, lembaga hasil pun kata minta maaf banyak-banyak. Saya tak boleh nak jawab soalan tuan. Sebab apa? Kami pun menunggu warta kerajaan daripada Kementerian Kewangan. Yang ada kuasa nak keluarkan warta kerajaan ni hanya Menteri Kewangan sahaja. Kami di lembaga hasil ni hanya melaksanakan. Kami di lembaga hasil ni hanya melaksanakan apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diwartakan. Jadi minta maaf, saya tak boleh nak jawab soalan tuan tu. Jadi kami ni yang tersepit tengah-tengah. Bila klien tanya, kata, apalah engkau ni, lawyer pun tak tahu ke? Dia ingat semua lawyer tahu semua benda ke? Kami bukan Superman. Kami bukan boleh predict apa benda yang Tengku Zafrul fikirkan nak masukkan dalam warta tu. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu, tuan-tuan. Kita terpaksa tunggu. Saya nak mohon sangat-sangat agar pihak Kementerian Kewangan mengeluarkan segera warta kerajaan tersebut. Keluarkanlah segera. Janganlah tunggu lama sangat nak keluarkan warta tu. Yang bagusnya bila nak buat suatu dasar, nak umumkan suatu perkara yang nak benefit kepada rakyat, buat dulu wartanya baru umumkan. Bukannya umum dulu baru nak keluarkan warta. Kan? Kalau keluarkan warta 2-3 hari lepas umum tu tak apa lagi. Ini dah berbulan-bulan dah tuan-tuan puan, tak keluar-keluar lagi wartanya. Kami yang tersepit tengah-tengah yang nak melaksanakan dasar ni, kan? Peguam-peguam, lembaga hasil dalam negeri, pihak bank, kan? So apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ni hanya ialah orang kata apa, sebagai satu luahan kekesalan lah, luahan rasa sebagai rakyat Marahan. Saya tahu saya bukan sesiapa.
Saya bukan sesiapa, saya tak tahulah apa sebenarnya masalah yang berlaku dekat Kementerian Kewangan. Bukan baru pertama kali, daripada dulu lagi. Cuba ubah pelaksanaan tersebut disegerakan. Jangan kita pandai umumkan tapi kita tak buat benda tu dengan segera. Kesian kepada bakal-bakal pembeli rumah yang masih tertanya-tanya, layak ke tidak nak beli rumah untuk sub-sale ni? Adakah ini hanya terhad untuk rumah-rumah pembelian daripada pasaran primer sahaja, kan? Jadi kita ni yang nak melaksanakan dasar ni, bila mereka tanya kepada kami pun tak boleh nak jawab sebab wartanya belum keluar. Jadi keluarkanlah warta kerajaan itu segera. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.